Syarat yang kedua iaitu waris disahkan masih hidup ketika kematian si mati, walaupun hanya sedetik. Jadi nak kata waris ini bila si mati itu meninggal dunia, maka pusaka inilah yang akan diberikan kepada warisnya tadi, mengikut kepada hukum pusaka. Sebab apa? Bila si mati ni dia dah meninggal, maka tak ada siapalah yang boleh bercakap bagi pihak dia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah menetapkan bagi penetapan ke mana harta dia nak pergi. Jadi dalam hal ini pusaka lah. Jadi siapa yang dia meninggalkan waris, yang kita akan bincang nanti siapa di kalangan waris itu, di kalangan keturunan, kekeluargaan, ada darah pertalian itu kita akan bincangkan nanti. Namun sekiranya waris yang telah ditentukan itu disahkan masih hidup, disahkan masih hidup walaupun sedetik, maka dia boleh untuk mewarisi harta pusaka. Jadi ada persoalan. Misalnya sekiranya berlaku kematian, kita tak boleh nak kenal pasti hak mana dulu. Dan contohnya aksiden. Aksiden kereta ke, apa-apa ke, yang membawa kepada kematian. Jadi nak tahu siapa yang mewarisi siapa. Contohnya satu keluarga yang meninggal. Aksiden meninggal. Ada suami, ada isteri, ada anak di dalam kereta tersebut, tiba-tiba semuanya meninggal. Jadi adakah si anak tadi boleh mewarisi antara satu sama lain? Contohnya kalau berlakunya yang boleh ada mewarisi selain daripada keluarga yang ada dekat atas. Misalnya kita ni ada anak, dan kita juga ada cucu dalam kereta tersebut. Jadi bila aksiden, maka menyebabkan kematian kepada anak tadi dan kepada cucu tadi, yang mana masing-masing boleh mewarisi di antara satu sama lain. Kalau bapa tadi dengan anak, anak tadi dengan cucu tadi boleh mewarisi harta. Jadi nak tentukan hak mana satu yang boleh mewarisi ni. Nak tentukan siapa yang mati dulu dan siapa yang mati kemudian. Dalam hal ini, majoriti para fuqaha, terutamanya dalam mazhab Syafi'i, apabila tak dapat dipastikan siapa yang mati dulu, maka dia akan dianggap sebagai kematian serentak. Bila kematian serentak ni, dia akan dia tidak mewarisi di antara satu sama lain. Maknanya tadi tak jadilah cerita yang si datuk ini meninggal bapa ni tadi meninggalkan anak perlu mewarisi daripada bapa tadi, dan anak ni tadi ada anak yang lain ataupun dia ada isteri. Jadi tak perlulah mewarisi di antara satu sama lain, maka tak kira, skip terus. Jadi sekiranya misalnya tadi bapa ni meninggal, dia skip lah. Maknanya anak tak dikira. Contohnya ada anak, seorang anak dengan dia, tak dikira. Siapa yang ada lagi dekat dalam kereta tu? Isteri dia. Jadi isterinya pun tak dikira, skip fikiraan dia. Maka akan terus pergi kepada waris yang seterusnya. Siapa? Mungkin dia ada anak yang kedua, ada anak yang ketiga, keempat. Jadi skip lah.
Maknanya bahagian pusaka itu tidaklah dimasukkan ke dalam ke siapa? Ke anak yang sama-sama yang meninggal tadi dengan dia. Jadi itu kalau berlaku kematian serentak lah. Yang berlaku kematian serentak. Melainkan sekiranya bila dah perubatan dah canggih ni, dia akan dapat dipastikan siapa yang mati dulu dan siapa yang mati kemudian. Dia ada siasatan juga, postmortem berkenaan dengan mayat ni tadi. Dia boleh tahu dia ni mati berapa lama. Dia boleh ni mati dah berapa jam dia mati. Dah berapa minit dia mati. Jadi bila hasil postmortem itu, maka akan dapat diketahui lah siapa yang mati dulu. Jadi seandainya doktor mengatakan bahawa si bapa ni tadi meninggal dulu. Meninggal dulu, maka kemudian baru anak dia meninggal. Maka dekat situ, dalam kes tersebut, anak ni tadi boleh mewarisi pusaka kepada harta ayah dia tadi. Jadi, sebab apa? Sebab dapat dipastikan siapa yang meninggal dulu. Kan dia kata tadi, sedetik, walaupun sedetik. Sedetik ini, sesaat pun boleh jadi sedetik jugalah. Seminit ke? Itu adalah yang dibincangkan oleh fuqaha. Jadi dalam hal tersebut, sekiranya anak ni tadi ada isteri, ada anak dia, perlu dikira dululah bahagian dia tu. Makna perlu dikira bahagian dulu dia, dan dia akan dia dah meninggal dah. Anak ni tadi dah meninggal, maka pergi pula kepada anak dan isteri dia. Sebab kadang-kadang perkara ini perlu dipastikan. Sebab takut-takut dizalimi kepada anak ni tadi yang ada isteri dan ada cucu tadi, dinafikan hak dia. Kalau kematian serentak tadi tak dikira dah. Maknanya asing-asing lah. Harta ayah dia bahagi ikut pusaka yang ada, dan anak dia ikut bahagi harta dia lah pada pusaka. Tapi kalau ada kematian yang terlepas, terkemudian sedikit, maka kat situlah adanya pembahagian di antara ayah dan anak ni tadi. Jadi nak kata pentinglah untuk diketahui siapa yang meninggal dulu. Melainkan kalau tak dapatlah mati disebabkan apa? Kebakaran. Hangus, rentung. Nak postmortem pun tak tahu. Sebab dah hangus. Jadi tak dapatlah nak cek, nak siasat, nak tahu dia ni mati waktu bila dan sebagainya, maka pada waktu tersebut dia dikira mati serentak. Jadi kalau mati serentak tadi kes macam mana? Skip. Skip. Dia takkan mewarisi di antara satu sama lain. Itu berkenaan dengan sekiranya waris meninggal secara serentak dengan si mati.